Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ketujuh dalam bulan puasa. Anil Bara'i radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fahadara al-iftar fanama qabla an yuftira lam ya'kul laylatahu wala yawmahu hatta yumsiya وإن قيس بن سرمة الأنصارية كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار وشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Surah Al-Baqarah ayat 187. Fafarihu biha farahan syadidan wa nazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Al-Baqarah 187 muttafaqun alaih. Intinya daripada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, dahulu jika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan tiba waktu berbuka dan mereka tidur sebelum berbuka puasa, maka tidak boleh makan di waktu malam dan tengah hari. Berikutnya sampai malam hari lagi, dan sesungguhnya Qais bin Simah al-Ansari radhiyallahu anhu pernah berpuasa, dan ketika tiba waktu berbuka dia datang kepada isterinya dan bertanya, apakah kamu punya makanan? Isterinya menjawab, tidak, namun aku akan pergi mencarikan makanan untukmu. Pada hari itu Qais bekerja seharian sehingga dia pun tertidur. Ketika isterinya tiba kembali dan melihat Qais tertidur, isterinya berkata, kesian sekali kamu. Keesokan hari, tengah hari dia pun pingsan. Kemudian itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat yang artinya dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa untuk berhubungan badan dengan isterimu. Surah Baqarah ayat 187. Para sahabat pun sangat gembira. Lalu turunlah ayat yang artinya, dan makan minumlah sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, iaitu fajar. Surah Baqarah ayat 187. Uraian ringkas. Puasa Ramadan diwajibkan atas kaum muslimin dalam 3 tahapan. Tahapan pertama, kaum muslimin boleh memilih antara puasa atau tidak puasa. Dan yang tidak puasa wajib membayar fidyah dengan memberi makan kepada seseorang miskin setiap kali ia tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yakni membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Surah Baqarah ayat 184. Tahapan kedua, diwajibkan bagi setiap muslim yang akil, balik, sihat dan tidak musafir untuk berpuasa dari masa terbit hingga tergelam matahari. Dia dibolehkan untuk makan, minum dan jimat selama ia tidak tidur. Tapi bila ia tidur, maka makan, minum dan jimat diharamkan untuknya sampai maghrib hari esok. Dan tentu keadaan ini dirasakan sangat berat oleh para sahabat. Dan itu yang berlaku kepada Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu seperti yang telah dijelaskan dalam hadis di atas. Hal itu berlaku juga pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis riwayat disebutkan an Ka'ab ibn Malik qala radhiyallahu anhu qala
raja'a Umar ibn al-Khattab min 'indi an-nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin wa qad sahira 'indahu fawajada imra'atahu qad namat فأرادها فقالت إني قد نمت قال ما نمت ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فرد عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Surah Baqarah ayat 187. Rawahu Imam Ahmad. Artinya daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kembali dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Dia berada bersama baginda sallallahu alaihi wasallam hingga tengah malam dan mendapati isterinya telah tidur, namun dia menginginkannya. Maka isterinya berkata, saya telah tidur. Umar radhiyallahu anhu berkata, kamu tidak tidur. Lalu dia pun menjimatnya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu juga melakukan hal yang serupa. Lalu di pagi hari, Umar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kamu tidak bahawa kamu tidak dapat menahan nafsumu, kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Surah Baqarah ayat 187, hadis riwayat Ahmad. Tahapan ketiga, yakni tahapan ketiga puasa. Tahapan ketiga dengan turunnya ayat 187 dari surah Al-Baqarah tersebut, maka dibolehkan bagi kaum muslimin untuk makan, minum dan menjimat pada waktu malam bulan Ramadan daripada maghrib hingga terbit fajar. Yakni cara puasa yang kita jalani pada hari ini. Itulah tahapan yang ketiga. Ada tahap pertama, ada tahap kedua, tahap ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.